Oh, terima kasih. Datuk Dua dalam bulan Mei yang menegaskan bahawa kerajaan tidak akan melaksanakan GST dalam masa yang terdekat. Namun kita faham kenyataan itu dibuat mungkin sebelum pilihan raya umum yang ke-13 dalam bulan Mei. Tetapi sejurus selepas kenyataan ini dibuat, masyarakat antarabangsa khususnya rating agencies telah menyatakan bahawa mereka tidak yakin kebenaran kenyataan tersebut kerana hutang negara terus membengkak. Ini kenyataan yang dibuat oleh Fitch Ratings Agencies dan juga Moody's yang melihat kerajaan Barisan Nasional telah mengamalkan defisit bajet ini selama 16 tahun berturut-turut. Maka tidak mungkin mereka tidak melaksanakan. Apa kata Fitch Ratings dalam bulan Julai 2013? Di mana Fitch Ratings cut Malaysia's sovereign outlook to negative. Dan begitu juga dengan Moody's. Jadi persoalan saya yang Berhormat Pertampau, apa pandangan Berhormat Pertampau tentang hasrat kerajaan Barisan Nasional membebankan rakyat kerana hutang negara yang meningkat, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada rekod yang ada, sama ada di Bank Negara atau di Kementerian Keuangan, apabila Berhormat Pertampau diangkat menjadi Menteri Keuangan tahun 81, hutang negara pada ketika itu bernilai 98 bilion ringgit. Apabila Berhormat Pertampau direhatkan di Sungai Buloh tahun 98, hutang negara telah turun kepada 80 bilion ringgit. Maknanya tanggungjawab Menteri Keuangan ialah menurunkan hutang negara. Dalam tempoh 8 tahun, hutang negara turun daripada 98 bilion kepada 80 bilion. Malangnya sebaik sahaja Berhormat Pertampau direhatkan tahun 98, hutang negara di bawah Dr. Mahathir meningkat kepada 200 bilion ringgit. Datang Tun Abdullah Badawi, hutang negara meningkat kepada hampir 300 bilion ringgit. Dan sekarang, hari ini hutang negara sudah meningkat 519 bilion ringgit di bawah Yang Berhormat Pekan. Jadi boleh tak Yang Berhormat Pertampau berkongsi dengan Dewan Yang Mulia ini bagaimana prinsip untuk mengekang hutang negara, dan mungkin Yang Berhormat Arau boleh membantu menasihatkan Pekan supaya hutang negara ini mesti diturunkan dan dijimatkan dalam masa terdekat. Ada 2 orang menteri dalam Dewan Yang Hormat. Di sana pun ada menteri. Takkan Arau ya kena. Tak. Ya, Arau ada menteri, Jabatan Perdana Menteri yang boleh membantu menyampaikan hujah, dan dia selama ini pun memang sahabat yang banyak bantu walaupun kadang-kadang kurang sabar. Ya, kadang-kadang dia ada beza di antara ekonomi ini tidak boleh terikat seperti yang Kombat sebut dengan propaganda. Ya, dia boleh hina, dia boleh fitnah, tapi fakta tak boleh dipertikai. Ya, umpamanya Perdana Menteri dengan bangga menyebut pujian John Kerry dan Setiausaha Negara. Saya tidak ada halangan untuk kita berbaik dengan Amerika, tapi ada beza. Berbaik dengan Amerika tidak bermakna kita harus tunduk kepada arahan Amerika. Ya. Itu ada beda, dia besar. Ya. Kita harus ada dialog, ada perbincangan kerana ini trading partner yang penting. Tapi Amerika, soal Afghanistan kita sokong, soal Iran kita sokong, soal Iraq kita sokong. Ni apa dia? Berdasar begini rupa. Ya. Jadi oleh demikian, bila John Kerry oleh demikian, tidak heranlah kalau John Kerry memuji. Kerana American foreign policy ini disebut ambivalence. Amerika juga merupakan sahabat setia yang paling banyak memuji Husni Mubarak. Ya, jadi kalau dia puji Malaysia, tak heranlah. Sebab ambivalence. Dalam masa yang sama, dia bicara soal demokrasi dan freedom. Ya, dia sokong demokrasi dan freedom, tetapi dia tak sanggup menyebut di Mesir itu a coup as a coup. Kudeta is a kudeta. Dia tak sanggup sebut itu. Maka kerajaan Malaysia pun tak berani sebut bahawa ada kudeta di Mesir. Jadi ini menyebabkan John Kerry saya rasa lebih lumayan dengan sikap dia dengan Malaysia. Dia puji kita moderate, hari esoknya Mahkamah Rayuan putuskan soal Allah. As a moderate Muslim country. Tuan Speaker lebih maklum. Baik.
Ini soal yang dibangkitkan oleh Gombak tentang hutang negara. Ya. Kita boleh bagi hujah apapun. Ya. Tetapi bagi negara berkembang, hutang itu haruslah di tahap yang kita rasa munasabah. Maka sekarang ini hutang yang mencecah pada jumlah yang kita rasa sangat parah. Kerana dia membengkak setiap tahun. Yang akan bayar adalah generasi akan datang. Anak muda harus bangkit, bantah bukan saja GST, dan GST kami akan turun ke tiap negeri membantah pelaksanaannya habis-habisan. Saya nak bagi notis. Kerana ini merupakan suatu jenayah kepada rakyat. Kamu biarkan pembaziran, kamu biarkan rasuah, kamu biarkan ketirisan, kamu nak bebankan rakyat, kami akan lawan habis-habisan. Saya nak bagi jaminan di sini. Ya. Jadi sebab itu soal hutang negara, dia tak disebut. Ya. Dalam tahun 90-an, bukan saja kita bayar semua hutang yang berhormat. Kita bayar yang disebut pra-pembayaran 12 bilion, dan ini rekod. Tidak ada banyak, mungkin satu negara lain saja yang pernah buat pra-pembayaran, prepayment, dan sebanyak kita bayar 12 bilion sebab kita ingat pesanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran atau Joseph in the Bible tentang 7 fat years untuk prepare for the 7 lean years. Tetapi sekarang ini sudah 16 lean years and they still consider themselves within the 7 fat years. Ini dikatakan state of denial. Ini state of denial dalam ekonomi. Dia tidak dapat menerima kenyataan keadaan ekonomi yang merosot sekarang. Maka sebagai kesimpulannya, saya ingin menjelaskan, mengulangi di sini. Kita tak boleh membicarakan ekonomi dari sudut angka pertumbuhan, pembekalan, tanpa melihat kerangka keseluruhannya pembangunan insan seutuhnya. Pakar ekonomi dan pemikir Indonesia Sujat Moko pernah menekankan dimensi manusiawi dalam pembangunan. Dalam istilah Islam, saya percaya Tuan Guru dari Marang dapat menjelaskan lebih baik tentang konsep karamah insaniyah itu sendiri. Jadi sekarang kalau kita bicarakan soal pertumbuhan, kemudian kita biarkan ada kesenjangan pendapatan di mana hidup rakyat itu merempat, dan golongan yang kaya itu kita bantu menjadi maha kaya melalui skim monopoli, tender, IPP, tanpa kesediaan merombak sedikit pun, maka ia melanggar satu prinsip dan kaedah basic dalam keadilan ekonomi atau economic justice. Bacalah John Rawls ke, Amartya Sen ke, Paul Krugman ke. Tidak ada pakar ekonomi, bukan saja pakar ekonomi Islam, pakar demi Barat sendiri pun sekarang yang nak mempertahankan konsep pembangunan, tetapi dalam masa yang sama menyebabkan dan membiarkan kesenjangan melebarnya pendapatan golongan maha kaya dan yang miskin. Oleh demikian, saya minta supaya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan khususnya, saya tidak pertikaikan dengan kementerian kerana saya tahu kementerian kadang-kadang pegawai dia bagi cadangan yang baik, tapi dalam kerangka politik, mengapa orang yang sama kat saya dia bagi pandangan lebih baik, sekarang ni dia ikut jurus politik sampai membengkak utang. Dulu kalau nak utang sedikit, pegawai-pegawai kementerian atasan itu bagi tahu, jangan ya Muhammad, utang ni kan susah. Tetapi sekarang ini utang membengkak kerana political leadership. Sebab itu saya menekankan di sini soal pengurusan ekonomi itu yang berlandaskan pendirian politik kerajaan harus dirubah. Pembangunan mesti manusiawi. Pembangunan mesti menekankan keadilan. Pembangunan tidak boleh menyebabkan golongan kaya bertambah kaya dan terus mendera rakyat miskin. Pembangunan dalam keadaan sekarang tidak boleh menurunkan subsidi sebelum kita hentikan ketirisan dan bocor. Sekarang ini apa yang dilakukan ialah membatalkan subsidi berpuluh bilion ringgit dengan memberikan gambaran seolah kita baik dengan BRIM, tetapi kita tidak berani menyentuh sedikit pun ya, dengan berkesan soal rasuah, penyelewengan dan ketirisan yang begitu banyak berlaku. Memang benar, media yang mereka kuasai tidak akan menyentuh soal ketirisan. Aneh, laporan ketua audit negara yang begitu penting bagi negara, ya,
Yang dahulu saya masih ingat masa sentuh isu baik sebelum BMF dan lain-lain, masih diberi liputan dalam media. Sekarang sama sekali tidak diberikan liputan kerana peranan media mempertahankan rasuah, penyelewengan dan ketirisan. Saya menyeru supaya Menteri Kewangan sesuai dengan semangat transformasi yang dibicarakan itu memberikan laluan supaya ada ketegasan. Pertama, bertindak terhadap penyelewengan. Kedua, hentikan dasar ekonomi yang mendera rakyat. Terima kasih.